Saya nak bawakan satu perkara pada malam ini. Moga-moga ada kebaikan untuk saya yang bercakap dan tuan-tuan yang mendengar. Iaitu apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk dan sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tasbih yang sama. Nabi ketika mana rukuk dan sujud, Nabi membaca tasbih yang sama. Sebutannya sama, rukuk sama, sujud pun sama. Kita rukuk, kita baca apa? Tadi kita sembahyang maghrib tadi, Allahu Akbar. Imam rukuk, kita pun rukuk, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Bila lagi baca tu? Daripada dulu sekolah agama, masuk sekolah menengah, masuk kolej, masuk universiti, kahwin, dapat anak, dapat cucu, sampai maghrib tadi. Ustaz, kenapa salah ke? Betul, itu hadis riwayat Muslim. Kalau kita cari dalam kitab hadis zikir-zikir Nabi ataupun dalam Al-Azkar Nawawi, kita akan jumpa hadis riwayat Muslim. Bacaan ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, tambahan. Habis tu kita duk baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Betul, itu yang disebutkan oleh para ulama. Habis apa yang Ustaz nak sebut malam ni? Nabi ketika rukuk dan sujud, Nabi baca yang sama. Sujud kita baca apa? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Pun sama daripada dulu sampai maghrib tadi. Baik. Kata Aisyah dalam riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika rukuk dan sujud Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Pernah dengar kan? Pernah jumpa kan? Cuma nak buat belum lagi. Tak apa, itu saya sebut tu. Ni azam tahun baru. Kalau boleh kita cuba buat. Tapi memang agak susah lah sebab baru nak buat. Baru nak, saya pun baru lah, awal tahun ni baru buat. Sebab baru jumpa. Kalau tuan-tuan baru dengar malam ni, kita senasib lah, tak apa. Kenapa Nabi tekankan perkara ni? Kenapa Nabi sebut zikir ataupun tasbih yang sama? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Rukuk Nabi baca yang tu, sujud tempat yang paling kita dekat dengan Allah pun Nabi baca yang tu. Nabi sebut Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Nabi ada dosa ke? Nabi tak ada dosa, Nabi maksum. Tapi kenapa Nabi ajar dalam riwayatnya ada tasbih yang macam ni? Nak supaya bila kita jumpa dan kita amalkan, Allah mengampunkan dosa kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak ajar kita supaya sentiasa memohon ampun kepada Allah. Wa ima, di luar solat, bahkan di dalam solat juga. Kalau yang di luar solat, sampai hadis kepada kita, Nabi beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Paling kurang tu. Dan riwayat yang lain, Nabi beristighfar sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Itu yang di luar solat. Bahkan dalam solat, Nabi ajar juga. Rukuk, baca yang ni. Sujud, baca yang ni. Allahu Akbar. Sebab kemuncak kepada kita, kemuncak ibadah kita ni, kita duk semayang, kita duk baca Quran, kita duk tolong orang, kita buat itu, buat ini. Kemuncaknya nak supaya apa? Nak supaya kita dapat pahala, dan dalam masa yang sama nak supaya Allah ampunkan dosa kita. Tu. Maka Nabi ajar macam mana nak supaya Allah ampunkan dosa. Tapi agak susah, sekali lagi saya sebut. Nak mula tu agak susah, kena kuatkan sikit semangat. Kita pun dah belajar ni, maghrib ni kita dah belajar, isyak nanti ni nak buat ni, Ustaz dah ajar tadi. Kita pun Allahu Akbar, imam rukuk, kita pun Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dia datang yang lama juga. Tak apa, sebab kita baru nak berlatih. Baru nak berlatih. Tapi bila kita cuba, insya-Allah dia akan dapat. Macam ni lah kita iktidal. Dah belajar dah. Iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Kita mau baca
Rabbana lakal hamd, ataupun riwayat yang lain Rabbana walakal hamd. Dua-dua boleh baca, tak ada masalah. Sambung sikit. Ada yang dah amalkan. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. 5 patah perkataan. Berapa orang baca maghrib tadi? Ustaz, jangan soal Ustaz. Kenapa peristiwa ini berlaku ketika mana Nabi SAW solat berjamaah? Nabi iktidal, sami'allahu liman hamidah, baca Rabbana lakal hamd. Tiba-tiba ada seorang sahabat ni disebut tasbih tadi ataupun zikir tadi, pujian tadi, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Lepas sembahyang, Nabi pusing belakang, Nabi tanya, siapa baca tadi? Agak-agak nak ngaku lah. Contoh tengah sembahyang ni, tiba-tiba terkuat sikit yang baca tu. Ustaz Fauzan tanya, siapa baca tadi? Orang tak ngaku lah. 2 kali Nabi ulang, barulah sahabat dia ngaku, saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketika mana kamu mengungkapkan perkataan tadi, berlumba-lumba malaikat datang nak mencatatkan pahala, berebut-rebut. Allahu Akbar. Berapa patah perkataan? 5 je. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Isyak nanti kita 4 kali iktidal, agak-agak dapat berapa kali? Dapat sekali cukup lah. Sekurang-kurangnya kita latih dulu. Kita bukan kata kalau nak 4 sekali kita dapat, tak apa. Dapat 1 rakaat kita ingat yang tu, tak apa dah. Kurang-kurang bertambah. Kita nak, kalau handset pun orang upgrade. Dulu iPhone biasa, sekarang iPhone apa? 11 kita tak ingat. Upgrade, telefon pun upgrade. Jadi ibadah kita pun kita upgrade. Sebab tu kalau kita sembahyang di Mekah ataupun di Madinah, orang melakukan ibadah haji ataupun umrah, dia sembahyang di Mekah, imamnya bila iktidal lama. Lama, kita kata baca apa imam? Nak pula waktu subuh, rakaat kedua, ni dia meraihkan mazhab Syafi'i kita pun, Allahumma hdini fi man hadai. Mana ada dia baca bacaan ataupun doa. Dia ada satu lagi yang panjang. Saya pun tak sempat hafal lagi yang tu. Jadi saya kongsikan yang sempat hafal dulu. Yang Imam Masjidil Haram antara lain dia baca yang panjang juga. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u ma min syai'in ba'dah. Panjang lagi. Jadi kita cuba pertingkatkan ibadah. Kualiti ibadah kita cuba pertingkatkan. Moga-moga tahun baru ini memberikan kebaikan kepada kita. Kita makin dekat dengan sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan berkenaan dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya istighfar ni, dalam perjalanan ziarah di Madinah yang lalu dikongsikan oleh kawan di Madinah tu, dia kata kawan dia kahwin dah 5 tahun tapi tak dapat anak. Kalau orang Malaysia kahwin tak dapat anak, pantau orang pergi umrah, orang pergi haji, kirim apa? Buah zuriat. Siapa tak ada beli buah zuriat? Buah zuriat. Dia tak payah kirim, beli je kat sana. Dah habis jumpa pakar itu, pakar ni dan sebagainya, belum dikurniakan anak. Lalu kawan dia kata, cuba kamu memperbanyakkan istighfar. Sebab dalam surah Nuh Allah Subhanahu wa taala janji, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin ila akhir ayat. Kelebihan istighfar tu antara lain ialah Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan anak. Dia kata, "Uish, you tak ya juga." Dia pun cuba. Dia amalkan istighfar. Berapa kali? 50,000 kali sehari. Allah, 50,000. Tapi nak anak punya pasal. Kalau orang kata 100,000 kita buat. 50,000 kali sehari dia baca.
Alhamdulillah, tahun ini masuk anak keempat daripada tak ada anak. Allahu Akbar. Naknya kita yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dah buat tapi tak dapat juga. Pahala dapat. Allah hapuskan dosa sebab istighfar tu. Jadi tak dapat yang apa yang kita nak, Allah Subhanahu Wa Taala ganti dengan yang lain. Baik. Muka surat 15 kitab kita. Saling menziarahi di alam kubur ataupun di dalam kubur. Dalam kitab Al-Masyayikh Al-Baghdadiyah, As-Salafi menuturkan riwayat daripada Muhammad Ibn Sirin. Dia mengatakan bahawasanya mereka itu akan saling berkunjung di alam kubur mereka. Cerita berkenaan dengan peristiwa ataupun keadaan yang berlaku di alam kubur nanti, antara lain kita akan saling ziarah menziarahi. Kita yang berada dalam kubur itu saling ziarah menziarahi, sama ada dengan jasadnya ataupun dengan ruhnya. Itu cerita di alam kubur. Orang ke atas ni tak tahu. Ustaz nak tahu juga, mati dulu. Sebab selagi hidup kita tak tahu apa yang berlaku kat dalam. Baik, apabila kita dikuburkan nanti, kata pengarang, apabila kita dikuburkan nanti, kita boleh nampak bagaimana ahli kubur saling menziarahi sesama kita. Tengok dia kata, apabila kita dikuburkan, orang yang masuk kubur ni bila? Orang dah mati. Kalau nak test masuk liang boleh, tak ada masalah. Nak bersuluk boleh. Kalau di Kelantan satu tempat tu nama Selehong, tempat pertapaan Tok Selehong. Dia ada sebelah masjid tu, dia ada satu tempat Tok Selehong bersuluk. Dia gali kubur. Dia masuk kat dalam. Jangan pergi siang. Siang tak rasa apa. Pergi malam. Pergi malam, bulan mengambang, masuk duduk dalam. Tak apa, berzikir. Tak apa, insya-Allah. Tak dengar apa-apa. Berzikir. Berzikir, tenangkan fikiran. Agak-agak tenang tak? Duduk dalam tu. Allahu Akbar. Tapi ulama-ulama dulu, subhanallah, hebat. Orang dulu hebat amalan dia. Sering disebutkan oleh Ustaz Zahari, ayahanda Ustaz Zahari, dia kata apa? Amalan orang-orang dulu ni sangat-sangat hebat. Walaupun mereka dan kita minta yang sama. Orang dulu beribadah antara minta kepada Allah nak apa? Nak syurga. Kita sekarang beribadah nak syurga juga, tapi amalan orang dulu kita tak mampu nak lawan. Kalau tengok dalam kitab Matla' Al-Badri, bagaimana diceritakan berkenaan dengan solat sunat gerhana. Kan 26 hari bulan 12 lalu kan. Kita solat sunat gerhana. Penuh kan Ustaz? Buat lepas zuhur. Lepas zuhur ramai, alhamdulillah. Orang sini memang hebat. Buat yang mana tu? Yang satu, kedua, ketiga? Yang kedua, alhamdulillah. Yang paling ringkas tu macam solat sunat biasalah. Yang kedua tahap tu okey. Tapi kita tak mampu lagi nak buat yang tahap pertama ni. Yang terakmal tu kita belum lagi mampu untuk buat. Rakaat pertama 2 kali qiyam, 2 kali rukuk. Tapi yang terakmal tu qiyam yang pertama selepas Fatihah baca surah Al-Baqarah sampai habis. Allah. Tapi itu yang tercatat dalam kitab Matla' Al-Badri. Antara lain ulama ni dia karang kitab. Bukan saja-saja karang, tapi mereka buat, mereka amalkan. Kalau setakat tulis, saya boleh tulis. Lepas Baqarah baca ni, tapi kita tak buat. Selepas Fatihah, qiyam pertama baca Baqarah. Kemudian rukuk sekadar membaca 100 ayat surah Baqarah. Allah, rukuk 100 ayat. Kemudian iktidal ataupun qiyam kedua selepas Fatihah baca surah Ali Imran. Kemudian rukuk sekadar membaca 80 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian barulah iktidal, sujud, duduk antara sujud, naik rakaat yang kedua. Lepas Fatihah baca surah
An-Nisa sampai habis. Rukuk, i'tidal, baca lagi Fatihah, baca surah, sambung lagi surah Al-Maidah sampai habis. Allah, berapa jam Ustaz? Kita pun ambil lah tahap yang kedua. Okey lah tu. Tapi ramai lagi yang tak buat. Ni bukan orang pandai serimpian dah, ni tempat lain. Alah Ustaz, sunat je kan. Tapi benda tu bukan berlaku selalu. Sebab itulah Nabi SAW bila berlaku gerhana, Nabi SAW solat sunat gerhana. Ada orang meninggalkan. Allah sayang. Baik. Apabila kita dikuburkan nanti, kita boleh nampak bagaimana ahli kubur saling menziarahi sesama mereka. Asy-Sya'bi sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, dia berkata bahawasanya sesungguhnya jika seorang mayat telah diletakkan di lubang kuburnya, keluarga dan anaknya, yakni yang telah meninggal terlebih dahulu, akan mendatanginya. Lalu dia bertanya kepada mereka mengenai orang-orang yang ditinggalkannya. Bagaimana si fulan, apa yang dilakukan oleh si fulan. Ini perkara yang akan berlaku di alam barzakh nanti. Bila kita dah diletakkan di liang ataupun di dalam kubur, yang keluarga kita yang terdahulu meninggal daripada kita akan datang ziarah, tanya, macam mana? Jiran kita ke? Macam mana? Dia ni okey tak? Datang ziarah. Masing-masing akan sibuk bertanya khabar. Bagaimana jiran kita, sudah berapa orang cucu dia, masing-masing akan bertanya suasana, keadaan yang berlaku di dunia. Allah Akbar. Duk tanya. Saling ziarah. Mujahid mengatakan di dalam kuburnya seorang akan diberitahu mengenai kesolehan anaknya. Sebagai contoh, kata pengarang, jika seorang suami meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian isterinya menyusul pula selang beberapa tahun, suami tadi akan mendatangi isterinya terlebih dahulu dan bertanya, bagaimana keadaan anak-anak kita. Ini dia buat contoh. Contoh tu suami meninggal dahulu. Kalau suami meninggal dulu, macam mana keadaannya? Yang kita seronoknya suami meninggal dulu ke isteri meninggal dulu? Orang kata sehidup semati Ustaz. Oh, tu hebat tu. Baik. Dia akan datang, suami ni akan datang ziarah kepada isterinya yang baru meninggal itu dan bertanya keadaan. Bagaimana keadaan anak-anak kita? Sebab dia dah terputus hubungan dengan dunia. Jadi isteri baru meninggal, baru masuk kubur. Jadi selang antara suami meninggal dengan isteri meninggal, apa yang berlaku? Maka si isteri akan mula bercerita, anak kita yang sulung berada di sini, belajar ini, cerita anak sulung ambil engineering kat mana? Di USM. Sebab masa suami meninggal dulu tak sempat, baru ambil SPM. Tak sempat nak sambung lagi. Anak yang kedua pula di sana belajar itu dan sebagainya. Jadi dia report, dia cerita satu. Maka kata pengarang, beruntunglah jika perkara yang dikhabarkan kepada kita itu adalah cerita-cerita yang baik. Kalau isteri, suami datang ziarah, isteri cerita benda-benda yang baik. Seronok. Alhamdulillah, zuriat kita. Dia cerita, okey, anak yang sulung jadi imam Bandar Seri Impian, anak kedua Bilal, kat mana? Bandar Seri Impian juga. Allahu Akbar, seronoknya. Sebab memang mak ayah orang Bandar Seri Impian. Seorang jadi imam, seorang jadi Bilal. Allahu Akbar. Terima doa je, tunggu doa daripada anak. Tapi kalau berita yang datang tu, berita yang buruk, Allahu Akbar. Bang, setelah abang meninggal, abang tahu kenapa? Apa yang berlaku? Apa? Anak kita yang pertama, yang sulung, kenapa? Habis SPM saja, dia tak nak sambung belajar. Habis tu dia buat apa? Dialah penipu paling besar di Bandar Seri Impian. Allahu Akbar. Ataupun ada kes pecah rumah je, orang cari dia. Allahu Akbar. Dah dapat berita macam tu, ya Allah, kenapalah ini yang berlaku. Jadi kita tahu bahawasanya bila berlaku kematian ini, antara lain
orang yang berada di dalam kubur itu mereka akan saling ziarah. Sekali lagi saya ulang. Yang dapat melakukan aktiviti ziarah ini ialah orang yang beriman. Sebab mereka ada masa, mereka ada ruang dan ada peluang. Yang tak beriman, Allahu Akbar, tak sempat nak ziarah. Sebab apa? Soal muka nakir tu, tak selesai. Kalau dulu kita dikabarkan macam mana keadaan bila disoal tak dapat jawab. Lakum kena. Kum kena. Allahu Akbar. Tak selesai-selesai, ya Allah. Sebab itulah ini tempat kita, orang kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang kepada akhirat. Tempat kita nak tanam, tempat kita nak semai supaya nanti kita dapat hasil. Maka kita gunakan kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, umur yang kita ada ni, untuk kita tambahkan amalan, kurangkan dosa. Moga-moga kita selamat di transit yang pertama, iaitu alam kubur. Selamat di situ bermakna selepasnya insya-Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, air mata hidayah. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan datang sekali. Jarang Allah beri hidayah lebih daripada sekali. Saat Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan, jangan sekali-kali kita buang. Ini pernyataan yang disebutkan oleh pengarang. Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi, kita rebut, kita pegang betul-betul. Huraiannya, orang yang membuang agama setelah diberikan agama, dia tidak akan berjumpa lagi agama pada diri dia. Allah Subhanahu Wa Taala dah pilih dia ini untuk beragama Islam. Allah Subhanahu Wa Taala dah pilih dia ni untuk mengamalkan cara-cara hidup Islam. Tapi dia buat je. Buat sambil lewa saja, tak bersungguh-sungguh. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tarik agama tu dari dia, Allah sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah ila akhiril ayat. Hei orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, barang sesiapa yang berpaling daripada agama aku. Allah dah bagi hidayah, Allah dah bagi agama ni untuk dia jaga, tapi dia tak nak jaga betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jangan sampai fasaufa ya'tillahu biqaumin, aku gantikan kamu dengan kaum yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala cabut agama tu daripada seorang, dibagi pada orang lain. Yang mana bila orang lain tu dapat, mereka ni lebih cinta kepada Allah dan Allah lebih cinta kepada mereka. Allahu Akbar. Saat sekarang Allah Subhanahu Wa Taala bagi agama kepada kita, kita guna betul-betul. Kita jaga betul-betul agama ini. Kita beramal betul-betul dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai peluang ini terlepas. Kalau pertemuan, 2 pertemuan ataupun 3 pertemuan sebelum akhir tahun lepas, saya sebutkan berkenaan dengan membina rumah di syurga. Kita dah bagi dah tips yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjaga ataupun istiqamah 12 rakaat solat sunat rawatib sehari semalam. Allah jamin, Nabi jamin Allah akan bina sebuah rumah di syurga. Cuti boni dapat berapa rumah? Allah, ustaz banyak. Dia ajar nak kira. Alhamdulillah dapat banyak, alhamdulillah. Sehingga saya sebutkan paling kurang seminggu sekali dapat kan. Dah 2 bulan kita cuti, paling kurang, paling koma pun 2 dapat. Banglo 1, rumah kecil 1. Kalau dapat hari-hari lagi bagus. Tapi kena ni lah, usaha. Sebelum subuh 2 rakaat. Ini insya-Allah tiap-tiap pagi dapat. Alhamdulillah, hebat. Oh, mana Seripian ni hebat ni.
Sebab apa? Dia pegang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbik. Bersegeralah kamu. Bersegera. Datang sembahyang subuh awal. Sebab apa? Nak kejar ni. Nanti di hari akhirat sana Allah Subhanahu Wa Taala akan kategorikan. Orang beriman dah orang beriman dah. Cuma ada kategori lagi. Yang disebutkan orang yang putih wajahnya di hari akhirat kelak. Putih berseri-seri, ada kategori lagi. Kategori yang mana? Berseri macam bintang. Bintang kadang-kadang berseri, kadang-kadang malap, kadang-kadang. Tapi bercahaya. Kemudian ada satu kumpulan yang berseri macam bulan purnama. Ada satu kumpulan lagi berseri macam matahari. Semua orang beriman, tapi tengok tahap. Bila dihuraikan, ni kenapa ni yang berseri macam bintang ni macam mana keadaannya? Kami apabila dengar azan, terus bangun, ambil air sembahyang, pergi masjid. Jadi berseri macam bintang. Ni yang macam bulan purnama ni macam mana? Sebelum azan kami dah siap, tapi masih kat rumah. Sebelum azan tu dah siap dah, tapi masih kat rumah. Cahayanya seperti bulan purnama. Ni yang seperti matahari terang benderang ni, bagaimana keadaan? Sebelum azan kami dah ada kat masjid ataupun surau. Kita agak-agak kategori mana? Bintang ke bulan ke matahari? Pusing-pusing. Berpusing-pusing Ustaz. Kadang-kadang dapat bintang, kadang-kadang dapat bulan, kadang-kadang dapat matahari. Kita cuba surau. Jangan orang dah habis sembahyang baru kita sampai. Tapi datang juga. Dan benda ni kita akan nampak kat sana. Kat sini tak ada masalah. Bukan orang nampak pun, berserinya dia. Ni jam datang awal ni. Tak ada. Atas dunia ni kita tak nampak. Tapi di sana, Allahu Akbar. Kalau kita masuk kategori yang paling kurang lah tu bulan. Okey dah, duduk tengah-tengah. Tapi beriman juga duduk bintang. Azan baru ambil sembahyang. Azan baru ambil sembahyang. Itulah. Jangan. Kita cuba upgrade sikit. Supaya kita dapat berserinya macam matahari. Sehingga disebutkan doanya Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala pancarkan cahaya matahari kepada dunia ini. Supaya berseri-seri. Baik. Lalu disebutkan di sini bahawasanya sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang biasa kita baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang bermaksud, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas jalan agamamu dan ketaatan terhadapmu. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku daripada golongan yang melakukan kezaliman. Kita sentiasa doa. Sama ada kita sembahyang seorang, kita sembahyang berjamaah, setiap kali lepas sembahyang tu kita doa. Sebab hujung jatuh kita ni kita tak tahu lagi. Alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala bagi izin kita dapat datang ke surau. Kita dapat datang sembahyang berjemaah. Kita boleh istiqamah untuk sembahyang. Tapi takdir kita wallahu alam kita tak tahu. Kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan hati kita terus di atas landasan agama Allah. Sebab kalau kita mengkaji ataupun kita bincang berkenaan dengan hadis, satu hadis dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, hadis 40 tu. Dia ada satu hadis yang menceritakan berkenaan dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa takut bila baca hadis tu. Orang yang beramal dengan amalan ahli syurga, tapi dekat dengan kematiannya kira-kira satu hasta. Kalau tak silap saya hadis tu. Kira-kira satu hasta daripada ajal dia. Dia Allah Subhanahu Wa Taala ubah.
dalam keadaan dia mati tu bukan dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang hidupannya beramal dengan amalan ahli neraka. Kita tengok tak sembahyangnya itu ini, tapi takdir Allah mendahului. Sehasta daripada dia nak meninggal tu, ubah, bertaubat dan sebagainya, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita minta itu yang terjadi pada kita. Tapi kita tak tahu. Doa kena doa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan. Dan saya sebut berkenaan dengan takdir ni sebab ada huraian lepas ni. Lepas azan Isyak ni ada huraian berkenaan dengan takdir ini. Kita kena terima. Terutamanya yang berkait dengan 18-19. Orang sini tahu kan? Lepas ni sabar. Baik. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang serta membuka hati kita. Ia satu petanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala masih menyayangi kita. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan ikatan kasih sayang kepada kita, tidak ada apa-apa lagi pada hidup kita ni. Sebab itu salah satu doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam Al-Ma'surat itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Ya Allah, janganlah engkau biarkan nasibku ditentukan oleh diri, janganlah engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri, walaupun sekadar sekelip mata ataupun kadar yang lebih pendek dari itu. Kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kita. Kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga dan memelihara kita. Jangan biar kita ikut kau dah. Allahu Akbar. Sebab kita tak mampu nak urus diri kita sendiri. Sekarang kita mampu ni sebab apa? Sebab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya bersyukurlah kepada Allah tatkala kita melihat anak kita membaca Al-Quran. Kalau kita melihat anak kita baca Quran, anak kita mampu untuk baca sendiri, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita mesti berasa berduka cita apabila melihat anak kita melakukan maksiat. Kalau kita melihat anak kita melakukan maksiat, biar ada perasaan sedih dalam diri kita. Ya Allah, kenapalah jadi macam ni anak. Antara maksiatnya ialah, sebelum saya sebut ni, saya nak minta maaf dulu. Sebab semalam baru dapat video ni. Sebab ada juga orang rasa, perit juga kalau dengar ni video ni. Video khutbah Jumaat, azan. Kita bagi laluan tu azan.